Seiring balam jatuh ke lembah, lalu hinggap di pucuk buluh. Seiring salam dan senyum sumringah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Ustazah Qurratu Aini binti Herman. Boleh panggil Ustazah Ain. Apa khabar anak-anak murid semua? Ustazah harap kamu dalam keadaan sihat, kuat dan ceria selalu. Tahukah murid-murid, tahun 2019 kita dikejutkan dengan berita tergempar bahawa dunia kita dilanda penularan COVID-19. 2021, seperti biasa, rakyat Malaysia berkumpul secara ramai-ramai untuk meraihkan sambutan tahun baru iaitu tahun 2021 di dataran Putrajaya. Negara kita belum lagi bebas daripada COVID-19. Ramai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Iaitu, sebagai rakyat Malaysia, mari kita bersama-sama mengatasi jangkitan ini. Yang pertama, kerap membasuh tangan dengan air dan sabun sekurang-kurangnya 20 saat. Yang kedua, menjarakkan diri daripada orang lain dalam 1 meter. Yang ketiga, gunakan topeng muka yang disyorkan oleh KKM. Yang keempat, elakkan diri daripada tempat tumpuan ramai. Yang terakhir sekali, turuti segala perintah kawalan pergerakan dari kerajaan. Jom anak-anak murid semua, mari kita membaca doa elak COVID-19 dan juga doa penerang hati. Semoga doa ini dapat mengelakkan kita daripada COVID-19, diberikan kecerdasan dan kefahaman di atas pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah, mari kita bersama-sama menadam tangan dan membacakan. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Doa penerang hati. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jom kawan-kawan, mari kita belajar bersama-sama. Sekarang, Ustazah akan tunjukkan kedua-dua gambar yang berada di hadapan. Cuba lihat gambar di sebelah kanan Ustazah. Gambar apakah ini? Betul, ini adalah gambar satu keluarga sedang mendengar nasihat ayahnya. Dan gambar di sebelah kiri Ustazah pula adalah gambar seorang budak lelaki dan seorang ayah sedang bekerjasama membasuh kereta. Walau bagaimanapun, kedua-dua gambar ini telah mewujudkan sikap bertanggungjawab. Gambar yang pertama menunjukkan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Gambar yang kedua menunjukkan tanggungjawab terhadap di rumah. Seterusnya, hasil objektif pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, menyatakan maksud sikap bertanggungjawab. Yang kedua, menghuraikan
tanggungjawab setiap Muslim. Dan terakhir sekali, menghuraikan hadis sikap bertanggungjawab. Kecil yang pertama sekali, saya akan sentuh tentang pengertian. Apa itu pengertian tanggungjawab ya? Tanggungjawab ialah tugas dan kewajipan yang perlu dipikul oleh seseorang. Kamu semua boleh ikut saya? Apa maksud pengertian tanggungjawab tersebut? Okey, 1, 2, 3. Tanggungjawab ialah tugas dan kewajipan yang perlu dipikul oleh seseorang. Cantik. Maksudnya di sini, tanggungjawab dan amanah perlu seiring agar dalam kehidupan kita orang mudah untuk percayai kita dan diyakini oleh masyarakat. Seterusnya, kita akan pergi ke tajuk kecil yang kedua, iaitu tanggungjawab setiap Muslim. Tanggungjawab setiap Muslim mempunyai 6. Yang pertama, tanggungjawab terhadap Allah. Yang kedua, tanggungjawab terhadap Rasul. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap agama Islam. Yang keempat, tanggungjawab terhadap diri sendiri. Yang kelima, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Yang terakhir sekali, tanggungjawab terhadap negara. Tanggungjawab setiap Muslim. Yang pertama, tanggungjawab terhadap Allah. Macam mana tu tanggungjawab terhadap Allah? Macam ni. Sebagai seorang Muslim, kita perlu mengesahkan dengan melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diberikan, seperti solat, zikir, berpuasa dan sebagainya. Ini mewujudkan dalam fikiran kita bahawa Allah itu perlu kita agungkan dan mengesahkan kepadanya. Macam mana kita nak hadirkan lagi rasa tanggungjawab terhadap Allah? Ialah mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sebagai contoh, sebagai umat Islam, kita seharusnya memakan makanan yang halal seperti ayam, kambing, lembu dan sebagainya. Akan tetapi, Islam juga mengharamkan kita makan makanan yang halal, yang haram, seperti babi, khinzir, arak dan sebagainya. Dan jangan lupa juga, kita seharusnya jauhilah daripada perbuatan zina. Kerana perbuatan zina itu mengakibatkan kita disingkir oleh masyarakat, dikutuk oleh keluarga sendiri dan sebagainya. Ada satu dalil yang mengatakan bahawa zina itu adalah haram. Mari kita sama-sama dengar. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Adakah rasa tanggungjawab kita terhadap Rasulullah yang tiada pada zaman ini? Semestinya lah kita perlu mencintai dan beriman kepadanya. Sebagai contoh, sebagai umat Islam, kita seharusnya percaya akan kehadiran Nabi dan Rasul di muka bumi ini yang pernah memimpin umat Islam. Seperti yang kita tahu
bahawa Rasul mempunyai 313 orang. Tapi wajib kita ketahui sebanyak 25 orang Rasul sahaja. Jom murid-murid kita nyanyikan lagu 25 nama Nabi. Nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru qatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Cara yang kedua untuk menghadirkan rasa tanggungjawab terhadap Rasulullah, kita mestilah mengamalkan segala sudahnya dan ajarannya. Sebagai contoh, kita perlu ikut Nabi dari segi pemakaian, minuman, pemakanan, pertuturan, sikap dan sebagainya. Supaya dalam diri kita ini telah terlatih untuk jadi Muslim yang terbaik. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap agama Islam. Okey, tanggungjawab terhadap agama Islam, cara-caranya, yang pertama, kita mestilah mengamalkan, tidak melanggar hukumnya. Sebagai contoh, cara-cara Islam, kita buang najis pada pakaian yang kotor, cara pemakaian kita, cara pemakanan kita, cara kebersihan seorang Muslim. Cara yang kedua, untuk hadirkan rasa diri kita terhadap tanggungjawab terhadap agama Islam, yang pertama, kita perlulah percaya kepada kedua-dua rukun ini, iaitu rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 5 syahadah. Yang kedua, menunaikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir sekali, haji bagi yang berkemampuan. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada malaikat. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan akhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Tanggungjawab setiap Muslim yang keempat, iaitu tanggungjawab terhadap diri sendiri. Cara yang pertama untuk menjalankan tanggungjawab terhadap diri sendiri ialah menjaga keselamatan diri dan kewarasan akal fikiran. Sebagai contoh, kita perlulah memilih perkara yang boleh menjamin kesihatan kita. Akan tetapi dalam Islam, kita dilarang untuk memilih perkara-perkara yang haram yang boleh membahayakan diri kita. Seperti menghisap dadah, merokok, menyertai geng-geng kongsi gelap dan sebagainya. Kerana antara perkara-perkara ni boleh menyebabkan kita merosakkan akal fikiran kita dan terjejas kesihatan diri kita sendiri. Cara yang kedua, kita seharusnya
melakukan perkara-perkara yang berfaedah dan menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Perkara-perkara yang berfaedah sebagai contoh bersukan, menolong ibu bapa di rumah, belajar di dalam kelas dan sebagainya. Perkara-perkara yang sia-sia seperti melepak, bermain permainan video, melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Cara yang kedua, kita perlulah berbakti kepada kedua-duanya. Dalam Islam amat menekankan bahawa kita perlu berbakti kepada kedua ibu bapa kita, kerana kedua ibu bapa kita telah menjaga kita dari kecil sehinggalah besar. Mereka telah memberikan kita dorongan motivasi, memberi pendidikan. Setiap Muslim yang terakhir sekali, tanggungjawab terhadap negara. Caranya yang pertama ialah mematuhi segala undang-undang. Sebagai contoh, kita perlulah menghormati undang-undang tersebut walau di mana pun jua, sama ada di sekolah, di jalan raya. Diri kita dapat membentuk sahsiah yang terpuji dalam diri kita dan kita dapat menghormati undang-undang negara tanpa kita sedar. Cara yang kedua, kita haruslah mematuhi segala rukun negara. Di antara rukun-rukun negara, yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jika kita tidak mengamalkan 5 rukun negara tersebut, akan menjejaskan negara kita. Kesannya, berlaku peperangan, berlaku boikot, berlaku sesama bangsa bergaduh. Adakah kita nak jadikan negara kita ni seperti tahun-tahun dahulu pada tarikh 13 Mei, iaitu pergaduhan antara Melayu dan Cina? Adakah kita nak berlaku lagi? Semestinya tidak. Jadi kita nak hindarkan pergaduhan atau boikot dan sebagainya, kita mestilah menjaga kelima rukun negara ini. Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluruhan perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan terakhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah salah satu contoh dari firman Nabi tentang tanggungjawab. Mari sama-sama kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid. Maksud hadis tersebut ialah telah datang seorang lelaki kepada baginda Nabi SAW, maka dia telah meminta izin daripada baginda untuk keluar berjihad. Maka Nabi bersabda, adakah masih hidup kedua ibu bapamu? Dia menjawab, ya. Maka baginda bersabda lagi, maka ke atas mereka berdua berjihadlah, berbaktilah kepada kedua ibu bapamu.
terlebih dahulu selama mana mereka masih hidup. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Mari kawan-kawan, kita membuat latihan bersama-sama, okey? Jom start. Soalan latihan. Tandakan betul pada jawapan yang betul dan tandakan jawapan yang salah pada jawapan yang salah. Soalan yang pertama. Patuh dan taat adalah salah satu tanggungjawab terhadap ibu bapa. Betul atau salah? Saya pilih jawapan betul. Masya Allah, tahniah, jawapan anda betul. Soalan kedua. Bercakap tengking kepada ibu bapa adalah salah satu adab. Betul atau salah? Saya pilih jawapan betul. Jawapan yang paling tepat adalah salah. Sila cuba lagi. Soalan ketiga. Hisap dadah, melepak dan menonton filem lucah adalah contoh tanggungjawab terhadap negara. Betul atau salah? Jawapan saya ialah salah. Tahniah, jawapan anda betul. Soalan keempat. Kesan jika kita tidak menghormati sesama bangsa ialah wujudnya boikot, berlaku pergaduhan dan negara tidak harmoni. Betul atau salah? Jawapan saya betul. Masya Allah, jawapan anda tepat sekali. Soalan yang kelima. Pengertian tanggungjawab ialah bantu-membantu dan bekerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Betul atau salah? Jawapan saya adalah betul. Jawapan paling tepat adalah salah juga. Sila cuba lagi ya di lain masa. Rumusan. Rasulullah bersabda, artinya sesungguhnya kepimpinan itu adalah amanah dan sesungguhnya pada hari kiamat akan mendapatkan malu dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas kewajipan dengan baik. Kita tahu tanggungjawab setiap Muslim ni berbagai yang kita pelajari sebentar tadi. Baiklah murid-murid, apabila tanggungjawab dikaitkan dengan amanah adalah sangat rapat dengan kepimpinan. Allah telah memberikan tanggungjawab sebaik mungkin. Kita seharusnya buat yang terbaik demi menjaminkan syurga. Jangan ada rasuah dalam menjalankan sesuatu tugas kerana itu boleh menyebabkan kepimpinan kita akan hancur. Okey, baik kawan-kawan. Sebelum kita akhiri kelas PNP kita, mari kita membaca doa tasbih kifarah dan surah Wal-As bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Benda yang baik datang dari Allah, apa yang buruk datang pada diri saya sendiri. Saya memohon berjuta kemaafan dari mula video hingga ke akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.